Okey, untuk refleksi amalan pengajaran dan pembelajaran yang lalu, kami mendapati 10 orang murid daripada tahun 2 Orchid dan 10 orang murid daripada tahun 2 Ketwa mempunyai kesukaran dalam menjawab soalan yang mempunyai operasi tolak. Kami telah mengenal pasti beberapa kelemahan dalam murid-murid tersebut, iaitu mereka tidak faham apa itu nombor bulat, bagaimana cara nombor bulat itu ditulis dalam angka dan perkataan, bagaimana untuk mengenal nilai digit sesuatu nombor dan kedudukan nilai digit, serta bagaimana untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk lazim. Keputusan peperiksaan pertengahan tahun 2022 mendapati 20 orang daripada 45 orang murid, iaitu 44.44%. Daripada murid tahun 2 Orchid dan tahun 2 Ketwa gagal menguasai kemahiran mengira dan sekaligus menjadikan keputusan matematik majoritinya gagal. Sepanjang pengalaman kami dalam mengendalikan peperiksaan, kami dan guru-guru lain juga melakukan sesuatu untuk membantu pelajar. Kami akan meminta murid membuat pembetulan banyak kali berdasarkan jawapan yang betul. Kami juga akan mengajar berkali-kali dan berusaha untuk membuatkan murid faham untuk mencari jawapan. Tapi kadang-kala murid tahun 2 kurang memberikan fokus, rela bermain dan sebagainya. Ada juga murid yang kerap kali bertanyakan soalan yang sama walaupun kami telah menunjukkan cara-cara mendapatkan jawapan dan tulis di hadapan papan lah. Faktor lain yang kami kenal pasti adalah faktor persekitaran dalam bilik darjah. Kurang memuaskan kerana suram dan kurang bahan bacaan ataupun sudut informasi tentang matematik. Untuk fokus kajian kami yang pertama ialah masalah pelajar yang lemah dalam subjek matematik berasaskan topik tolak. Selain itu, penguasaan pelajar yang lemah dalam topik tolak serta kurang asas dan pengetahuan mengenai topik tersebut. Bagi memastikan pelajar menguasai sepenuhnya asas topik tolak, langkah intervensi dihasilkan untuk diperkenalkan kepada pelajar untuk mereka kuasai dan fahami asas topik tolak tersebut. Kita teruskan dengan objektif kajian. Selepas kajian ini dijalankan, murid diharap dapat mencapai objektif tersebut. Objektif umum adalah untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran semua murid dalam menjawab pelbagai jenis soalan yang melibatkan gabungan operasi tolak 1 sehingga 100. Objektif khusus adalah yang pertama, meningkatkan kemahiran murid dalam menjemput, mengenal serta mengingati nombor 1 sehingga 100. Yang kedua adalah mempertingkatkan kemahiran menolak fakta asas sehingga 100, dan yang ketiga adalah merancang tindakan dan menilai keberkesanan tindakan dalam menangani masalah kemahiran menolak fakta asas sehingga 100. Seterusnya ialah kumpulan sasaran. Dalam kajian ini, ia melibatkan dua kelas iaitu murid tahun 2 Orchid dan murid tahun 2 Ketwa. Murid tahun 2 Orchid terdiri daripada 10 orang iaitu 6 lelaki dan 4 perempuan. Manakala murid tahun 2 Ketwa terdiri daripada 5 orang murid perempuan dan 5 orang murid lelaki. Jadi, jumlah keseluruhannya ialah seramai 20 orang. Okey, bagi tinjauan awal, kami melakukan analisis dokumen. Untuk analisis dokumen, terdapat dua analisis dokumen yang kami lakukan. Yang pertama, peperiksaan pertengahan tahun dan yang kedua, ujian pra. Okey, bagi peperiksaan pertengahan tahun, sebanyak 44.4% iaitu 20 orang murid yang terdiri daripada 2 Orchid dan juga 2 Ketwa tidak dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan penolakan dengan baik. Okey, kita boleh tengok jadual analisis keputusan peperiksaan bagi topik penolakan. Okey, seramai 7 orang murid dapat dan berjaya memahami dan menguasai topik dengan baik. Okey, untuk markah antara 10 hingga 12 markah, 10 orang murid dapat menjawab topik penolakan dengan baik. Okey, sebanyak 8 orang murid mempunyai tahap pemahaman yang sederhana bagi topik penolakan. Manakala bagi markah antara 4 hingga 6 markah, terdapat 9 orang murid yang mempunyai tahap pemahaman bagi topik penolakan yang kurang memuaskan.
manakala untuk murid yang mempunyai tahap pemahaman rendah dan juga kurang memahami topik penolakan sebanyak 11 orang murid. Okey, seterusnya untuk analisis dokumen yang kedua iaitu ujian pra. Okey, boleh tengok jadual analisis ujian pra bagi topik penolakan. Okey, kita buat ujian pra ni untuk mengetahui sejauh mana murid memahami konsep penolakan. Murid dikendaki menjawab 10 soalan yang merangkumi topik penolakan daripada 1 hingga 100. Okey. Murid juga akan menjalani ujian pos selepas berlakunya intervensi untuk mengesan sejauh mana keberkesanan intervensi nanti. Okey, berdasarkan ujian pra ini kita boleh tengok murid melakukan kesilapan bila yang pertama, murid menolak nombor besar di bahagian rumah sah tanpa mengira kedudukan. Sebagai contoh, murid menolak 8 tolak 6, bukan 6 tolak 8. Okey. Yang kedua, murid menyusun kedudukan nombor pada tempat yang salah. Contohnya, 16 tolak 8 ditulis dalam bentuk yang lazim. Sepatutnya 8 di rumah sah, tapi murid letakkan di bawah 1. Okey. Yang ketiga, pengiraan yang salah walaupun telah menulis dalam kedudukan yang betul. Ini biasanya murid yang mempunyai tahap pemahaman yang lemah. Seterusnya adalah analisis pemerhatian. Pemerhatian dalam kajian ini dilakukan secara berstruktur dengan adanya kehadiran pengkaji di dalam bilik darjah, iaitu pengkaji terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi tujuan kajian tindakan ini, tujuan pemerhatian ini adalah untuk mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan sikap dan kesediaan murid. Fokus utamanya adalah kepada reaksi dan juga tingkah laku murid terhadap soalan operasi tolak yang diberikan di dalam kelas. Jadi jika kita lihat di sini, terdapat 9 kod pemerhatian yang digunakan dalam pemerhatian ini. Jadi setiap kod pemerhatian ini mewakili tingkah laku murid ketika proses pengajaran dan pembelajaran operasi tolak. Jadi pengkaji telah melaksanakan 10 scan. Kod aktiviti dicatatkan di mana tingkah laku murid tertentu diperhatikan melalui aktiviti yang dilakukan sepanjang di dalam kelas. Pemerhati merekod hasil pemerhatian di dalam jadual yang berikut. Jadi jadual tersebut adalah jadual bagi kelas tahun 2 UKIT. Didapati bahawa Arif Ali telah menjalankan paling banyak aktiviti iaitu sebanyak 90%, dan kod tersebut adalah kod 1, 9, 6 dan 4. Berdasarkan keempat-empat kod ni, Arif Ali didapati paling banyak bergerak mengganggu rakan lain iaitu kod 6 sepanjang pemerhatian dilakukan. Manakala bagi kelas tahun 2 KETWA, didapati bahawa Khairul dan Safia adalah individu yang masing-masing mempunyai peratusan tertinggi iaitu sebanyak 80%. Aktiviti yang paling banyak dilakukan oleh Khairul adalah kod 4 iaitu berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Manakala Safia beliau banyak melakukan aktiviti yang kedua iaitu mempunyai fikiran di tempat yang lain sambil melukis ketika pemerhatian dan scan dijalankan. Beralih kepada pemerhatian terhadap kesediaan murid menjawab soalan di dalam kelas. Pemerhatian bermula apabila guru memberikan 30 soalan operasi tolak secara rawak kepada murid. Murid pertama yang berjaya menjawab soalan yang diberikan oleh guru akan dicatatkan di mana nombor soalan yang berjaya dijawab akan ditulis dalam bulatan yang mewakili tempat mereka. Murid yang gagal menjawab soalan yang diberikan akan dibulatkan seperti di dalam rajah berikut. Jadi rajah yang tertera adalah pemerhatian yang dilakukan terhadap murid tahun 2 UKIT.
Rajah yang berikut adalah pemerhatian berkenaan dengan kesediaan menjawab soalan operasi tolak terhadap murid tahun 2 KWA. Jadi hasil daripada pemerhatian kesediaan murid menjawab soalan di dalam kelas bagi kedua-dua kelas, didapati bahawa murid yang berada di hadapan kelas menjawab lebih banyak soalan berbanding dengan murid yang berada di belakang dan sisi kelas. Hampir separuh daripada jumlah keseluruhan murid gagal menjawab soalan dengan betul, dan mereka juga tidak dapat memberikan respon yang baik ketika sesi pembelajaran. Dan ada juga segelintir daripada murid-murid berkenaan tidak berminat dan gagal menyiapkan tugasan yang diberikan. Jadi secara keseluruhannya didapati bahawa murid yang berada di bahagian belakang dan di bahagian sisi kelas mempunyai masalah dalam menjawab soalan yang berkaitan dengan operasi tolak. Tinjauan yang terakhir ialah analisis temubual. Temubual ini dijalankan secara tidak berstruktur yang melibatkan 6 orang pelajar tahun 2 ORKID dan tahun 2 KWA. Soalan yang ditanya semasa temubual ialah, mengapa anda tidak berminat untuk belajar topik tolak? Berikut adalah jawapan-jawapan daripada para pelajar. Pelajar pertama merasakan topik tolak ini susah dan pengajaran cikgu yang terlalu laju dan tidak memahami konsep pinjam nombor. Pelajar dua hanya suka menolak nombor yang senang sahaja dan lebih suka meniru jawapan kawan kerana kira lambat. Cikgu juga tidak menunggu pelajar untuk melakukan pengiraan. Pelajar yang ketiga juga turut menyatakan cikgu tidak menunggu pelajar untuk melakukan pengiraan dan tidak nampak tulisan di hadapan. Pelajar tiga juga suka meniru jawapan kawan dan malu untuk bertanya dalam kelas. Seterusnya, pelajar nombor 4 juga suka meniru jawapan kawan serta malu untuk bertanya dalam kelas dan mempunyai masalah kira lambat. Pelajar yang kelima merasakan topik tolak ini susah dan tidak memahami konsep pinjam nombor serta tidak nampak tulisan di hadapan. Untuk pelajar yang keenam, beliau juga turut merasakan topik ini susah dan cikgu mengajar terlalu laju dan lebih suka tiru jawapan kawan dan tidak memahami cara pinjam nombor. Hasil analisis secara manual telah dijalankan berdasarkan jawapan yang diperolehi daripada para pelajar. Mengikut jawapan tersebut, hasil analisis dibahagikan kepada 6 penentuan kod. Yang pertama ialah faktor guru dari segi penyampaian dalam kelas dan keprihatinan guru kepada pelajar. Guru memainkan peranan yang penting kerana tanpa bantuan mereka boleh menyebabkan pelajar ketinggalan dan tidak faham akan topik yang diajar. Kod yang kedua ialah konsep topik tolak. Pelajar tidak memahami asas topik tolak dan mereka hanya fokus kepada nombor yang mudah ditolak sahaja. Selain itu, pelajar turut mempunyai masalah dalam melakukan pengiraan. Kod yang ketiga ialah meniru jawapan kawan. Faktor ini mungkin disebabkan pelajar yang mempunyai masalah mengira lambat, maka mereka lebih cenderung untuk meniru jawapan kawan. Kod yang seterusnya, malu untuk bertanya. Apabila pelajar malu untuk bertanya dalam kelas, maka mereka akan ketinggalan dan menjadi punca mereka tidak memahami asas topik tersebut. Kod yang kelima ialah tidak nampak tulisan di papan tulis. Apabila pelajar malu untuk bertanya, maka mereka akan turut malu untuk menyatakan masalah yang mereka hadapi seperti tidak nampak tulisan di papan putih. Kod yang terakhir ialah kesukaran topik tolak. Apabila pelajar belum memahami dan menguasai topik tersebut, justru mereka akan merasakan topik tersebut merupakan topik yang sukar. Dan ini merupakan hasil analisis temubual secara manual. Bagi intervensi yang dicadangkan, terdapat beberapa siri aktiviti yang telah kami sediakan kerana kita dapat kenal pasti murid masih lemah dalam asas tolak ataupun asas nombor bulat. So, untuk aktiviti pertama, kita dinamakan sebagai Hello Number. So, aktiviti ini dijalankan pada hari Sabtu minggu pertama iaitu 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan aktiviti ini khususnya adalah untuk memberi penerangan tentang nombor bulat dalam lingkungan 1 hingga 20. So, Hello Number yang
yang bertujuan untuk memastikan semua murid mahir mengenal nombor bulat dan nombor asas sebelum masuk kepada operasi penolakan. So, dalam aktiviti ini, guru menggunakan objek maujud iaitu gula-gula dan meletakkan gula-gula mengikut bilangan di atas kad manila. Okay, yang pertama sekali, guru tunjuk dulu dekat depan macam mana nombor bulat tu, kita tulis satu-satu. And then kemudian kita bagi guna objek maujud tu bila budak buat sendiri, and kita bagi manila kad, kita susun gula-gula atas tu dan murid akan bilang lah mengikut jumlah. Okey, untuk aturannya, guru menyebut nombor satu persatu dari 1 hingga 20 mengikut jumlah gula-gula. Yang kedua, murid mengikuti guru menyebut nombor. Murid mengulangi menyebut secara individu dan kumpulan. Guru mempamerkan kad nombor berwarna di papan putih. Wakil ahli kumpulan mencabut nombor pilihan masing-masing dan mengeja nombor yang tertulis dalam kad warna. Dan langkah ini diulangi dengan wakil kumpulan dan seterusnya secara bergilir. Guru memberikan lembaran kerja latih tubi. Okey, ini adalah contoh aktiviti lembaran kerja untuk aktiviti Hello Number. So, yang pertama adalah mix and match. Maksudnya murid akan jawab gariskan ikut nombor yang betul. Yang kedua adalah tuliskan nombor berikut dalam perkataan. Dan yang ketiga adalah tuliskan hitung jumlah objek berikut dan tulis jawapan dalam bentuk nombor dan perkataan. Aktiviti yang kedua dinamakan sebagai jentik gula-gula. Aktiviti ini dijalankan pada hari Sabtu minggu kedua. Aktiviti ini bertujuan untuk menerangkan kepada murid tentang teori dan juga konsep tolak supaya murid mendapat kefahaman bahawa tolak merupakan operasi untuk menyingkirkan bilangan yang tidak perlu dan membilang baki yang tinggal. Aktiviti ini melibatkan aktiviti penolakan dalam lingkungan 1 hingga 10. Seterusnya ialah arahan kepada aktiviti ini. Yang pertama, guru meletakkan kad manila di atas meja dan melukis bentuk bulatan. Di dalam bulatan, guru meletakkan 10 biji gula-gula. Ketiga, guru menjentik penutup tin ke arah gula-gula satu demi satu keluar dari bulatan. Guru bertanya kepada murid berapa baki gula-gula yang tinggal di dalam bulatan. Semasa murid membuat aktiviti ini, mereka perlu menjawab soalan yang diberikan dalam lembaran kerja. Ini adalah contoh lembaran kerja bagi aktiviti kedua. Jadi dalam aktiviti ini, murid perlu menjawab soalan sambil bermain aktiviti ini dalam bentuk kumpulan. Seterusnya ialah aktiviti ketiga yang dinamakan sebagai Rabbit Nom Nom. Dalam aktiviti ini, ia memberi gambaran kepada murid tentang simulasi haiwan yang memakan lobak. Tujuan aktiviti ini ialah untuk menjelaskan kepada murid tentang baki sekiranya membuat operasi penolakan dalam lingkungan 1 sehingga 20. Seterusnya ialah arahan kepada aktiviti 3. Pertama, guru menyediakan sebuah kotak yang digambarkan sebagai seekor arnab dan 20 keratan lobak. Kedua, guru memasukkan bilangan lobak yang perlu dimasukkan ke dalam kotak arnab berdasarkan soalan yang diberi. Ketiga, guru bertanya kepada murid berapa baki lobak yang tinggal. Baki tersebut merupakan jawapan kepada soalan yang dijawab. Semasa membuat aktiviti ini, murid hendaklah menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Ini ialah contoh lembaran kerja bagi aktiviti ketiga. Dalam aktiviti 3 ini, guru menyediakan 2 jenis soalan yang perlu dijawab oleh murid. Jadi, murid perlu menjawab soalan dalam bentuk kumpulan sambil melakukan aktiviti Rabbit Nom Nom. Okey, ini untuk siri aktiviti yang keempat. Aktiviti 4 ni kita bahagikan kepada 2 sesi dan tujuan dalam aktiviti 4 ni kita nak ajar budak-budak macam mana nak perkenalkan bentuk lazim dan cara untuk menolak dalam bentuk lazim. Okey, so kita bahagikan kepada 2 sesi. Sesi pertama adalah rumah nombor. So aktiviti rumah nombor ni dijalankan pada hari Sabtu minggu keempat iaitu pukul 9 pagi hingga 1 petang. So kita ingin memperkenalkanlah nilai digit setiap nombor tu mengikut 10% kepada murid dan kedudukan nombor dalam kaedah bentuk lazim.
So dalam gambar tu kita tunjuk macam dekat murid 3 contoh lah, iaitu yang pertama ialah 1, 10, 100, kedua 2, 20, 200 dan ketiga 3, 30, 300. So kita nak tunjuk macam mana kedudukan nombor ni dalam bentuk lazim. So aturan dia adalah guru menulis nombor dalam kotak iaitu 1, 10, 100, 2, 20, 200, 3, 30, 300 rujuk lampiran. So guru meminta murid menyebut semua nombor yang ditulis. Setelah murid sebut nombor tu satu persatu, guru bertanyakan murid apakah yang membezakan setiap nombor-nombor berikut. Murid menjawab mengikut pengetahuan asas. Kemudian guru akan menerangkan dekat murid setiap nombor tersebut mempunyai kategori iaitu nilai digit besar, puluh dan ratus. Guru tersebut akan menulis kedudukan tersebut di papan putih. Okey, so tadi kita dah selesai dengan rumah nombor iaitu sesi pertama. So yang ni kita start dengan sesi kedua iaitu kaedah tolak satu tulis satu. Okey, kaedah tolak satu tulis satu ni kita jalankan pada hari yang sama iaitu Sabtu minggu keempat daripada pukul 9 pagi hingga 1 petang. Dan konsep tolak satu tulis satu ni diperkenalkan untuk mengajar murid macam mana kita nak buat operasi tolak dan menulis nombor yang terlibat dalam bentuk lazim. Okey. Kalau tengok sini, guru akan menerangkan tentang apakah maksud bentuk lazim terlebih dahulu dan bagaimana untuk menulis nombor dalam bentuk lazim mengikut kedudukan nombor. Dan kedua, guru memberikan latih tupi untuk mengukuhkan kefahaman murid. Okey, so contoh soalan yang guru guna dekat sini adalah nombor soalan iaitu yang pertama adalah 32 tolak dengan 8, yang B pula 32 tolak 18. Apa yang kita boleh lihat dekat sini untuk soalan A, 32 tolak dengan 8, kaedah ni digunakan apabila yang pertama adalah yang sebelah kiri tu iaitu nombor 3, kita tolak 1. Maksudnya yang kiri tu kita akan tolak 1 iaitu dia akan jadi tinggal 2. Yang sebelah kanan tu pula nombor 2 kan. So kita nak tolak dengan 8 tak boleh. So kita tak mau guna kaedah pinjam, tapi kita nak guna tambah 1 dekat depan tu. Dia maksudnya di sebelah kiri nombor dekat kanan tu kita tambah 1. Jadi automatik akan jadi 12 tolak 8 iaitu jawapan dia 4. Dan yang kita dah tolak 1 dekat sebelah kiri tu akan jadi 2. So 2 tolak 0 adalah 2. So jawapan yang untuk soalan A adalah 24. Okay, soalan B menggunakan konsep yang sama juga, cuma berbeza nombor. Okay, untuk 32 tolak dengan 18. So, bila kita tolak 1 dekat sebelah kiri 3 tu, so dia akan jadi 2. Dan sebelah tu kita tambah 1, menunjukkan nombor tu akan jadi 12 lah. So, 12 tolak 8 akan jadi 4 dan 2 tolak 1 akan jadi 1. So, bila kita baca jawapan dekat bawah tu 14. So, 32 tolak 18 akan jadi jawapan 14. Macam itulah untuk kaedah tolak satu tulis satu. Okey, ini adalah contoh lembaran kerja untuk aktiviti 4 sesi kedua iaitu kaedah tolak satu tulis satu. So lembaran kerja ni kita akan bagi selepas kita terangkan kepada murid lah dekat-dekat akhir sesi untuk mingguan belajar tu. Okay, so kita dah sampai dah aktiviti terakhir iaitu Test Your Mind. So aktiviti 5 Test Your Mind ni dia sebenarnya nak recap dan kita nak ukur kefahaman murid. Lepas tu kita ada masukkan elemen untuk kemahiran berfikir aras tinggi lah. Kita nak tengok sama ada murid dapat selesaikan ke tidak masalah yang menggunakan konsep yang sama, tetapi kita twist sikit soalan tu supaya ada elemen-elemen berfikir lah. So aktiviti Test Your Mind ni dijalankan pada hari Sabtu minggu ke-5 pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Dan aktiviti ini dijalankan macam saya cakap tadi, kita nak ukur kefahaman murid dan dia berkonsepkan penyelesaian masalah lah untuk kita nak bagi murid-murid ni berfikir. So guru akan memberikan lembaran kerja kepada murid dan murid dikehendaki untuk menjawab dan dibenarkan berbincang sesama ahli kumpulan yang lain. So guru di sini bertindak sebagai pemerhati dan fasilitator. Okey, cadangan penilaian akan dilakukan selepas habisnya program intervensi. So, salah satu cadangan penilaian yang akan dilakukan ialah ujian POS. Ujian POS akan diberikan kepada murid yang telah menjalani aktiviti MathSpace selama sebulan. Kami akan meminta murid untuk menjawab 10 soalan yang merangkumi topik penolakan
dalam lingkungan 1 hingga 100. Okey, soalan ujian POS ini disediakan setara dengan ujian pra. Okey, keputusan bagi ujian POS akan direkodkan dalam jadual analisis ujian POS bagi topik penolakan. Cadangan penilaian yang kedua adalah menggunakan kaedah pemerhatian. Pemerhatian akan dilakukan terhadap tingkah laku dan kesediaan murid ketika menjawab soalan operasi tolak. Dan soalan operasi tolak akan diberikan secara rawak kepada murid dan guru menilai kesediaan mereka menjawab soalan dalam lingkungan 1 sehingga 100. Dan hasil daripada penilaian akan dicatatkan melalui jadual dan rajah yang berikut. Jadi yang tertera di sini adalah jadual untuk merekodkan pemerhatian terhadap tingkah laku murid yang menggunakan 9 kod tingkah laku seperti di bahagian tinjauan awal tadi. Dan yang kedua adalah rajah yang tertera, iaitu pemerhatian dilakukan untuk melihat jumlah soalan yang berjaya dijawab oleh murid dalam tempoh masa yang tertentu. Dan soalan akan diberikan sebanyak 30 soalan kepada murid untuk melihat kesediaan mereka menjawab soalan setelah intervensi dijalankan. Okey, untuk penilaian temu bual pula, seperti yang kita sedia maklum, pelajar ni dia tidak memahami konsep tolak, lebih suka meniru jawapan kawan, berdiam diri apabila tidak faham dalam kelas. Jadi penilaian yang akan dibuat ialah menemu bual semula pelajar tersebut selepas program intervensi. Dan antara contoh maklum balas positif daripada pelajar selepas program intervensi ni, yang pertama, saya sudah faham cara nak pinjam nombor. Jadi bila pelajar tu dah ada asas, dah faham konsep, jadi mereka pun tahu cara nak pinjam nombor tu. And then nombor 2, saya sudah boleh mengira dengan laju bersama kawan lain. Jadi bila pelajar tu dah tahu cara untuk mengira dengan laju, jadi mereka tak ada masalah lah, tak ada lagi masalah untuk meniru jawapan kawan. Dan yang ketiga, saya dah boleh tolak nombor kecil dengan nombor besar. Jadi sebelum ni pelajar susah lah macam mana nak pinjam konsep pinjam nombor kan. Jadi pada konsep pinjam nombor ni mereka dah tahu cara untuk tolak nombor kecil dengan nombor besar. Yang keempat, kalau saya tidak nampak, saya akan minta untuk duduk di hadapan. Jadi sebelum ni pelajar berdiam diri, malu untuk bersuara. Jadi mungkin selepas program intervensi ni mereka lebih berani dan yakin lah. Dan yang kelima, saya dah faham topik tolak, jadi saya dah tak rasa topik ini susah. Jadi bila pelajar tu dia dah kuasai asas dan konsep topik ni, mereka akan rasa topik tu mudah lah. Okay? Dan yang keenam, saya dah boleh selesaikan soalan yang cikgu beri tanpa meniru jawapan kawan. Jadi bila pelajar ni dah tahu cara untuk pinjam nombor, cara untuk menolak nombor, jadi mereka tak perlu untuk tiru lagi jawapan kawan. Dan yang ketujuh, saya dah boleh tolak nombor apapun yang cikgu bagi. Jadi pelajar ni dah tahulah macam mana nak tolak nombor. Tak kisah nombor besar ke, nombor kecil ke, nombor apa-apa saja pelajar dah boleh tolak nombor. Okey. Okey, bagi catagan pula, kami menjalankan program ini selama 3 bulan. Okey, bagi minggu pertama kami telah melakukan taklimat kajian tindakan, diikuti dengan minggu kedua iaitu mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal. Pada minggu ketiga kami telah membuat cadangan tindakan intervensi dan juga pada minggu keempat kami menyediakan dan menyerahkan proposal. Okey. Pada bulan Oktober iaitu minggu ke-5 ke minggu ke-8 akan dijalankan kajian tindakan ataupun intervensi, dan pada minggu ke-9 pengumpulan data akan dilakukan selepas pelaksanaan intervensi. Pada minggu ke-10 kami akan menganalisis, mentafsir dan juga membuat kesimpulan. Dan pada minggu ke-11 kami akan menyediakan laporan kajian tindakan kami, dan pembentangan akan dilakukan selepas siapnya program kajian tindakan kami ini. Seterusnya ialah anggaran perbelanjaan. Anggaran perbelanjaan bagi kajian tindakan ini ialah sebanyak RM145.50. Perbelanjaan ini termasuklah alat bantu mengajar yang akan digunakan.
Okay, secara kesimpulannya, kumpulan sasaran kajian ni ialah seramai 20 orang daripada tahun 2 ORKID dan 2 KEWA, dan kajian ni bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran operasi tolak dalam lingkungan 1 hingga 100 dan menjawab soalan dalam bentuk lazim. So, tinjauan awal telah dilakukan dengan menganalisis markah peperiksaan pertengahan tahun, keputusan ujian pra dan pemerhatian jawapan dalam ujian. So, setiap aktiviti mempunyai kesinambungan lah untuk kita nak uji kemahiran murid. So, cadangan penilaian bagi memastikan masalah ini adalah dengan membandingkan keputusan ujian pra, PUS serta pemerhatian yang dijalankan. Oleh itu, kita berharaplah cadangan kajian tindakan ini dapat diluluskan agar masalah yang timbul dalam kalangan murid dapat ditangani dengan kadar segera. Okey, setelah menjalankan analisis keperluan, kami yakin kaedah Mathspell ni mampu menarik perhatian pelajar untuk meminati subjek matematik apabila mereka lebih faham akan konsep operasi asas ini. Selain itu, kebolehan dan kreativiti guru mampu mengubah persepsi serta kesedaran bahawa murid-murid yang lemah jika diasah juga mempunyai potensi yang berjaya dalam pembelajaran. So, harapan kami agar intervensi ini dapat dijalankan dan guru boleh mempraktikkan Mathspell ini agar kelemahan murid dapat ditangkis dengan lebih awal.